Pernahkah Anda melihat hidup Anda dan merasa bahwa segala-galanya seakan-akan berbalik menentang Anda? Pernahkah Anda merasa semakin Anda berusaha, semakin banyak perkara yang hancur? Rasanya seperti segala yang Anda rancangkan, impikan, dan percaya telah hilang begitu sahaja, dan kini yang tinggal hanya kekosongan. Kadang-kadang, ia seolah-olah Tuhan berdiam diri, langit terasa tertutup, tiada doa yang melintasi langit. Pada saat-saat begini, kita mula berfikir, mungkin kisah saya sudah berakhir. Mungkin tiada lagi bab baru untuk saya. Tetapi izinkan saya berkongsi satu kebenaran yang akan mengubah segalanya. Jika Anda masih bernyawa, itu bermakna Tuhan masih menulis kisah Anda. Apa yang ramai orang tidak faham adalah bahwa diamnya Tuhan bukanlah ketiadaan. Kadang-kadang, itu adalah waktu yang tepat di mana Dia sedang mempersiapkan Anda, membentuk, menyembunyikan kerana kisah yang besar tidak bermula di bawah cahaya sorotan, tetapi di belakang tabir. Sebagai contoh, Yusuf tidak bermula di istana. Dia dibuang ke dalam perigi, dikhianati oleh saudara kandungnya, dijual seperti barangan, dilupakan di dalam penjara. Mereka yang melihat dari luar mungkin berkata, dia sudah kehilangan segalanya. Dia sudah tamat. Tetapi di sebalik kesakitan itu, ada tujuan yang lebih besar yang sedang dipintal oleh tangan yang tidak kelihatan. Kerana kisah Yusuf bukan tentang kesakitan, ia adalah tentang apa yang Tuhan akan lakukan dengannya. Dan dengan Anda, ia adalah perkara yang sama. Berapa kali Anda sudah dizalimi? Berapa kali Anda memberikan segalanya, dan masih dibiarkan begitu sahaja? Berapa kali Anda membantu orang lain dan, apabila Anda memerlukan bantuan, tiada siapa yang datang? Itu sangat menyakitkan. Ia sakit apabila Anda melihat orang lain terus maju, berkembang, dan berjaya, sementara Anda terhenti. Bangun dengan keletihan, tidur dalam keletihan, dan masih merasakan tiada yang berubah. Dan disitulah muncul pemikiran-pemikiran berbahaya. Adakah saya yang menjadi masalah? Adakah Tuhan sudah melupakan saya? Tetapi kebenarannya adalah berbeza. Anda tidak berhenti. Anda sedang ditanam. Tahukah Anda apa yang berlaku apabila benih ditanam ke dalam tanah? Dari luar, ia kelihatan seperti hilang. Gelap. Sunyi. Tiada tanda kehidupan. Tetapi di dalam, transformasi sudah bermula. Akar-akar sedang berkembang. Struktur sedang terbentuk. Dan pada waktu yang tepat, ia akan menembus tanah dan berkembang. Dengan Anda, perkara yang sama sedang berlaku. Mungkin nampaknya tiada perubahan. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan Anda di dalam. Menguatkan akar Anda, memperluaskan struktur emosi, rohani, dan mental Anda. Kerana apa yang Dia akan lakukan dalam hidup Anda memerlukan asas yang kukuh. Dan mungkin Anda melihat sekeliling dan berkata, tetapi saya tiada apa-apa. Tiada kekuatan untuk mencuba lagi. Saya faham. Ada hari-hari di mana bangun dari katil sudah terasa seperti perjuangan. Di mana cabaran terbesar adalah terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik sahaja. Sedangkan di dalam, jiwa Anda menjerit minta pertolongan. Tetapi pada hari-hari inilah Anda paling berkembang. Kerana iman bukan tentang melihat. Ia tentang mempercayai. Ia tentang melangkah satu langkah lagi walaupun mata penuh dengan air mata. Walaupun tidak faham. Walaupun tidak merasa apa-apa. Ia adalah terus berkata, saya tahu Tuhan masih bersama saya. Walaupun segala-galanya kelihatan menentang. Fikirkan betapa banyak kisah luar biasa yang muncul dari kesakitan. Fikirkan tentang Nelson Mandela. Dipenjarakan selama hampir 3 dekad. Tanpa sebab yang sah. Dia mempunyai segala sebab untuk menyerah, untuk menjadi pahit, untuk membenci. Tetapi dia memilih untuk terus percaya. Terus percaya dalam negara yang bebas, dalam perpaduan, dalam tujuan. Dan apa yang kelihatan seperti pengakhiran kisahnya sebenarnya adalah tanah tempat lahirnya salah seorang pemimpin terbesar yang pernah dilihat dunia. Dan jika dia menyerah, dan jika Anda menyerah, lihatlah hidup Anda. Lihatlah segala yang telah Anda atasi. Masa-masa di mana Anda fikir Anda tidak akan bertahan, tetapi Anda bertahan.
Keadaan yang kelihatan mahu menghancurkan Anda, tetapi Anda masih di sini. Mungkin terluka, ya. Letih, memang. Tetapi masih berdiri. Itu sudah cukup membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menyokong Anda. Bahwa, walaupun dalam diam, Tuhan tidak berhenti bekerja. Jadi, di sini ada sesuatu yang boleh mengubah perjalanan Anda. Setiap kali keputusasaan cuba menghentikan Anda, lihat ke atas dan katakan, Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Engkau sedang persiapkan adalah lebih besar daripada apa yang telah saya hilang. Lakukan ini selama 7 hari. Hanya 7. Dan perhatikan bagaimana fikiran Anda berubah. Apabila iman Anda mula bangkit semula. Kerana apa yang mengubah hidup kita bukanlah ketiadaan kesakitan. Ia adalah apa yang kita pilih untuk lakukan dengan kesakitan itu. Anda boleh membiarkannya memusnahkan Anda, atau Anda boleh menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Jadilah seperti Yusuf. Jadilah seperti Benih. Jadilah seperti Mandela. Jangan biarkan babak semasa menentukan keseluruhan kisah hidup Anda. Penulis kehidupan Anda tidak meninggalkan buku yang belum selesai. Dan jika dia masih menulis, itu bermakna yang terbaik masih akan datang. Pernahkah Anda sedar bagaimana kesakitan boleh membuatkan kita berasa kecil? Bagaimana ia menyerang hari-hari dan malam-malam kita, dan menjadikan kesunyian pun terasa begitu berat? Ada orang yang, di luar, kelihatan baik-baik sahaja tetapi di dalam, mereka menjerit. Dan jeritan itu begitu senyap sehingga tiada siapa yang mendengarnya. Tiada siapa yang melihatnya. Adakah Anda pernah melalui itu? Bangun tanpa mahu bangun. Tersenyum kerana kesopanan, tetapi di dalam hati, Anda berkecai. Terpaksa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik sahaja, kerana Anda rasa, jika Anda bercakap tentang kebenaran, tiada siapa yang akan faham. Tiada siapa yang tahu apa yang perlu dikatakan. Jadi Anda simpan telan tangisan itu. Anda mula membiasakan diri dengan kesakitan. Dan tanpa sedar, Anda mula percaya bahwa kesakitan itu adalah sebahagian daripada siapa Anda. Tetapi ia tidak. Kesakitan bukan identiti Anda. Kesakitan hanyalah sebuah perjalanan. Dan Tuhan mengubah perjalanan menjadi kesaksian. Dalam Alkitab, Ayub adalah gambaran hidup tentang ini. Dia memiliki segalanya, keluarga, kesihatan, harta, pengaruh. Dan tiba-tiba, dia kehilangan semuanya. Semua. Seorang lelaki yang jujur, takut akan Tuhan, melalui satu kesakitan yang kelihatan tidak masuk akal. Dan yang paling kejam adalah dia tidak memahami mengapa. Dia menangis. Dia bertanya-tanya. Dia merintih. Dan, untuk seketika, Tuhan kelihatan diam. Pernahkah itu berlaku pada Anda? Berdoa, tetapi tidak mendengar apa-apa? Merintih tetapi langit kelihatan jauh? Tetapi lihatlah apa yang berlaku. Ayub tidak berputus asa. Walaupun tidak memahami, dia tetap bertahan. Dan akhirnya, Tuhan memulihkan dirinya. Tidak hanya memberi kembali semuanya, tetapi 2 kali ganda. Memberi lebih ramai anak. Memberi lebih banyak tahun kehidupan. Memberi lebih daripada yang dia miliki sebelumnya. Tetapi apa yang Tuhan bangunkan dalam diri Ayub, melalui kesakitan itu, adalah jauh lebih berharga daripada apa yang dia beri setelah itu. Mungkin Anda sedang berada dalam proses itu sekarang. Mungkin Anda kehilangan seseorang yang Anda sayangi. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, sebuah perkahwinan, kehendak untuk hidup. Mungkin Anda telah dikhianati, ditinggalkan, dilupakan. Dan, di dalam hati, Anda rasa tiada siapa yang merasai apa yang Anda rasakan. Tetapi mereka merasainya. Ramai orang merasainya. Hanya sahaja tiada siapa yang berani mengatakan. Kerana kita hidup dalam dunia yang sentiasa berpura-pura baik-baik sahaja. Tetapi tidak perlu begitu. Anda tidak perlu berpura-pura. Anda boleh merasakannya. Boleh menangis. Boleh membiarkan diri Anda menjadi lemah di hadapan Tuhan. Kerana Dia kuat untuk Anda.
Pernah dengar tentang Lady Gaga? Hari ini dia dikenali di seluruh dunia. Tetapi sebelum menjadi terkenal, dia telah ditolak oleh banyak syarikat rakaman. Mendapat tidak demi tidak. Mengalami serangan panik. Berjuang dengan harga diri yang rendah. Tidur di atas lantai apartemen kecil. Dan pada banyak ketika, dia hampir berputus asa. Tetapi dia tidak berputus asa. Kerana di dalam dirinya ada sesuatu yang dia sendiri tidak fahami, tetapi sesuatu yang mendorongnya untuk terus berjuang. Hari ini, berjuta-juta orang mengenalinya melalui kesakitan mereka. Kerana dia menggunakan lukanya sebagai kesaksian. Dan kisah Anda boleh melakukan perkara yang sama. Bukan untuk Anda menjadi terkenal, tetapi untuk Anda bebas. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa malu. Bebas dari beban berpura-pura. Anda tahu berapa ramai orang di sekitar Anda sedang menunggu untuk mendengar sesuatu yang Anda alami? Pernahkah Anda terfikir bahawa kisah Anda boleh menyelamatkan orang lain? Bahawa kesakitan Anda boleh digunakan untuk menyembuhkan mereka yang sedang melalui apa yang Anda alami sebelum ini? Tuhan tidak membazirkan penderitaan. Dia mengubahnya. Dan soalan yang perlu Anda tanya pada diri sendiri adalah, apa yang akan saya lakukan dengan semua yang telah saya lalui? Kerana Anda boleh menguburkannya dan biarkan ia busuk, atau Anda boleh menanamnya dan biarkan ia berkembang. Dan ada satu perkara yang saya mahu cadangkan, sepanjang 15 hari yang akan datang, setiap kali Anda teringat sesuatu yang telah melukakan Anda, tuliskan di sebelah kenangan itu apa yang Anda pelajari daripadanya. Boleh tulis di atas kertas, di dalam nota, di mana sahaja. Dan pada akhir 15 hari itu, bacalah semua yang telah Anda tulis. Anda akan terkejut apabila menyedari bahawa, walaupun tanpa Anda sedari, Anda telah berkembang. Anda telah matang. Anda belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih empati, dan lebih manusiawi. Kerana kesakitan bukanlah pengakhiran. Kesakitan adalah tempat kelahiran transformasi. Tiada kesakitan yang terlepas daripada pandangan Tuhan. Tiada air mata yang tidak dihitung olehnya. Dia tahu apa yang telah Anda lalui dan apa yang Anda sedang alami sekarang. Dan dia akan menggunakan itu. Bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk mengangkat Anda. Dan, suatu hari nanti, Anda akan menoleh ke belakang dan memahami, ia perlu berlaku. Ia sakit. Tetapi ia membentuk saya. Ia melukai, tetapi ia membuat saya berkembang. Apa yang menghimpit Anda hari ini, esok akan menjadi sebab mengapa Anda akan mendongak dan berkata, ia berbaloi untuk tidak menyerah. Bukan kerana ia menjadi mudah, tetapi kerana Anda setia. Kerana Anda percaya. Kerana Anda mempercayai, walaupun dalam kegelapan. Dan inilah yang mengubah kesakitan menjadi kesaksian. Berapa kali Anda merasa seolah-olah tiada siapa yang benar-benar peduli? Berapa kali Anda masuk ke tempat yang penuh dengan orang, tetapi di dalam hati terasa seperti benar-benar sendirian? Seolah-olah semua orang terlalu sibuk untuk menyedari apa yang sedang berlaku dalam diri Anda. Seperti ada dinding yang tidak kelihatan antara Anda dan dunia. Anda bercakap tetapi tiada siapa yang benar-benar mendengar. Anda menjerit di dalam tetapi tiada siapa yang memberi respons. Pernahkah Anda berada di sekeliling orang dan masih merasa seperti tiada siapa yang melihat Anda? Ini bukan remeh. Ini adalah kesunyian. Kesunyian yang tidak dapat diselesaikan dengan kehadiran orang, tetapi dengan kehadiran seseorang yang benar-benar melihat Anda. Dadi tahu dengan tepat apa itu. Ketika Nabi Samuel pergi ke rumah Jesse untuk mengurapi seorang raja baru, semua anak-anak dipanggil kecuali Dadi. Dia tinggal di ladang, menjaga kambing. Diabaikan, dilupakan, tidak kelihatan. Bolehkah Anda bayangkan bagaimana rasanya dilupakan oleh ayah sendiri pada masa yang begitu penting? Dan masih, di ladang Skim, sendirian, jauh dari pandangan manusia, Dadi disiapkan oleh Tuhan. Di sana, tanpa penonton, dia belajar untuk menjadi berani, membunuh singa, membunuh beruang. Di sana,
Tanpa sorotan, dia menjadi lelaki yang sesuai dengan hati Tuhan. Mungkin hari ini Anda juga berada di tempat ini. Tempat di mana tiada siapa yang melihat Anda. Tempat di mana tiada siapa yang menghargai usaha Anda. Tempat di mana Anda memberikan segalanya, tetapi seolah-olah tiada apa yang kembali. Mungkin Anda menjaga semua orang di sekitar Anda, tetapi tiada siapa yang bertanya jika Anda baik-baik saja. Mungkin Anda memberikan segalanya hingga batasnya, tetapi merasa benar-benar tidak kelihatan. Tetapi dengarlah ini, mata Tuhan ada di atas Anda. Walaupun ketika tiada siapa yang melihat, walaupun ketika Anda sendiri tidak lagi mengenali diri Anda, Tuhan melihat. Dan bukan hanya melihat, Dia bersama Anda. Tyler Perry juga melalui ini. Sebelum menjadi salah seorang penerbit dan penulis skrip terbesar di dunia, dia melalui penyalahgunaan semasa kanak-kanak. Tidur di dalam kereta selama berbulan-bulan. Menulis drama yang tiada siapa mahu tonton. Diabaikan, dihina, dan dipandang rendah. Tetapi dalam kesunyian kesendirian, dia terus menulis. Terus bermimpi. Terus percaya. Dan ketika tiada siapa yang percaya kepadanya, Tuhan percaya. Dan disitulah, dalam tempat yang dilupakan, lahir kisah pengatasan yang kini menginspirasi berjuta-juta orang. Kebenaran besar adalah bahawa banyak saat-saat ketika Anda rasa ditinggalkan, sebenarnya adalah saat-saat di mana Tuhan sedang menyembunyikan Anda. Kerana ada masa persiapan. Masa di mana Dia menguatkan Anda, membentuk Anda, mengajar Anda mendengar suaranya dalam kesunyian. Tuhan tidak menyia-nyiakan satu saat pun dalam kesendirian. Kerana di tempat inilah, di tempat di mana Anda rasa tiada siapa yang memahami Anda, Dia bercakap dengan Anda lebih banyak. Pernahkah Anda perasan bagaimana? Kadang-kadang, hanya apabila semuanya senyap, kita mula mendengar apa yang benar-benar penting. Ketika suara-suara berhenti, ketika cahaya padam, ketika mesej tidak lagi datang, skim saat suara Tuhan menonjol. Disitulah Anda mengetahui siapa yang benar-benar bersama Anda. Oleh itu, saya ingin mencadangkan sesuatu. Dalam 30 hari yang akan datang, sebelum tidur, luangkan 5 minit untuk mengenang momen dalam hari Anda di mana, walaupun sendirian, Anda sedar bahawa Anda tidak sendirian. Mungkin ia adalah kedamaian yang tidak dapat dijelaskan di tengah-tengah kekacauan. Satu kata yang menyentuh Anda dengan cara yang luar biasa. Satu tindakan kebaikan dari seseorang yang Anda tidak kenali. Tulislah ini. Jadikan ia sebagai kebiasaan. Kerana semakin banyak Anda melihat jejak-jejak Tuhan dalam kehidupan seharian Anda, semakin Anda akan sedar bahawa Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Alkitab berkata, "Meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan akan menerima aku." Ini bukanlah metafora yang indah. Ini adalah kebenaran. Ini adalah janji. Dan mungkin Anda, yang sedang menonton sekarang, merasakan bahawa tiada siapa yang peduli dengan Anda. Tetapi saya perlu memberitahu Anda tidak dilupakan. Anda tidak bersendirian. Tuhan menerima Anda. Tuhan melihat Anda. Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang tidak pernah lelah, yang tidak terlambat, yang tidak berputus asa. Jadi walaupun hari ini ladang Anda kosong, walaupun tiada siapa yang memanggil Anda, walaupun dunia tidak melihat Anda, ketahuilah bahawa Tuhan sudah mengirim seseorang untuk mencari Anda. Dan apabila Dia memanggil Anda, itu bermakna tiba masanya untuk keluar dari ketidaktahuan dan menjalani tujuan hidup. Sehingga itu, tetaplah bertahan. Walaupun tiada siapa yang melihat, walaupun tiada siapa yang mengakui. Kerana seluruh syurga sedang memandang Anda. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang mata Anda belum pernah lihat, tetapi hati Anda akan memahaminya. Dan ia akan berbaloi. Setiap air mata. Setiap malam dalam kesunyian. Setiap hari yang Anda rasa Anda sendirian. Kerana Anda tidak pernah sendirian. Pernahkah Anda berhenti mencuba kerana takut gagal? Berapa kali Anda melihat satu impian, satu projek, satu idea yang berdegup dalam hati Anda, dan memutuskan untuk tidak meneruskannya kerana merasakan Anda tidak mampu?
Dan pemikiran itu datang seperti bisikan kejam. Bagaimana jika saya cuba dan gagal? Tetapi, bagaimana jika ia berjaya? Bagaimana jika langkah iman itu adalah apa yang Anda perlukan untuk mengubah arah hidup Anda? Masalahnya adalah, kebanyakan masa, kita menunggu untuk merasa berani untuk bertindak. Tetapi hakikatnya, keberanian hanya datang apabila kita bergerak. Petrus tidak menunggu lautan tenang. Dia melihat Yesus berjalan di atas air, meminta untuk pergi kepadanya dan, walaupun angin bertiup kuat, dia melangkah keluar dari perahu. Dia adalah satu-satunya di antara para murid yang melakukannya. Ya, dia tenggelam. Tetapi dia juga satu-satunya yang berpengalaman berjalan di atas air. Kadang-kadang, ketakutan akan terus ada. Ia tidak akan hilang. Tetapi Anda boleh memilih untuk tidak membiarkannya menguasai Anda. Berapa banyak peluang yang telah Anda hilang kerana takut tidak cukup baik? Berapa kali Anda membandingkan diri dengan orang lain dan berfikir bahawa Anda tidak sepadan? Bahawa Anda tidak cukup berbakat, tidak cukup berpenampilan, tidak cukup berpengalaman? Dan kitaran ini sangat kejam, kerana semakin banyak Anda membandingkan diri, semakin banyak Anda terhenti. Dan semakin Anda terhenti, semakin jauh impian Anda kelihatan. Tetapi biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin Anda perlu dengar hari ini. Anda tidak perlu sempurna untuk memulakan. Anda hanya perlu bersedia. Kerana Tuhan tidak memilih mereka yang paling terampil. Dia memberi kemampuan kepada mereka yang bersedia untuk mengatakan ya. Musa merasa tidak mampu. Dia berkata dia tidak pandai bercakap, bahawa tiada siapa yang akan mendengarnya. Tetapi Tuhan memilihnya juga. Gideon melihat dirinya sebagai yang terkecil dari rumahnya, dari suku yang tidak dikenali. Tetapi melalui dia, Tuhan mengalahkan seluruh tentera. Adakah Anda dapat melihat coraknya? Tuhan selalu memilih yang tidak dijangka. Kerana dia mahu dunia melihat bahawa bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa iman. Dan apabila kita berbicara tentang iman, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang ajaib, yang menghilangkan semua rintangan. Iman bukanlah ketiadaan kesulitan. Iman adalah untuk terus berjalan walaupun ada kesulitan, walaupun ada keraguan, walaupun ada parut. Ianya bangun pada hari yang sukar dan masih memilih untuk mencuba sekali lagi. Ianya berkata, saya tidak tahu bagaimana ia akan berlaku, tetapi saya percaya. Skim iman. Iman adalah untuk terus maju, walaupun dengan gemetar, walaupun dengan air mata, walaupun dengan ketidakpastian. Oprah Winfrey adalah salah satu contoh terbesar tentang ini. Ketika memulakan kerjaya di televisyen, dia dipecat dan diberitahu bahawa dia tidak sesuai untuk pekerjaan itu. Dia boleh sahaja percaya. Dia boleh sahaja menerima hukuman itu sebagai kebenaran. Tetapi dia memilih untuk terus maju. Dia memilih untuk mempercayai bahawa ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Dan, walaupun dengan ketakutan, dia bertahan. Hari ini, seluruh dunia mengenali suaranya. Kerana dia berani melangkah, walaupun tanpa jaminan. Dan mungkin skim yang perlu Anda lakukan sekarang. Berhenti menunggu untuk merasa bahawa Anda sudah bersedia. Kerana, sejujurnya, kita tidak pernah merasa sepenuhnya bersedia. Akan sentiasa ada rasa cemas. Akan sentiasa ada suara yang memberitahu bahawa mungkin ia tidak akan berjaya. Tetapi di sinilah pilihan datang. Anda memilih untuk mendengar suara itu, atau memilih untuk mendengar suara Tuhan yang berkata, jangan takut, kerana aku bersama denganmu. Fikirkan tentang kali-kali ketika Anda rasa tidak akan berjaya, dan akhirnya berjaya. Dalam perjuangan yang telah Anda menang. Dalam pintu yang terbuka apabila semuanya kelihatan tertutup. Itu bukan kebetulan. Itu adalah iman. Itu adalah ketekunan. Itu adalah rahmat. Dan kekuatan yang sama masih ada di dalam diri Anda. Oleh itu, saya ingin mencabar Anda. Selama 21 hari, setiap kali ketakutan cuba menghentikan Anda, tuliskan ia. Tulis apa ketakutan itu. Kemudian, di sebelahnya,
Tuliskan tindakan kecil yang boleh Anda lakukan walaupun dalam ketakutan. Mungkin menghantar resume, merakam video, meminta pertolongan, membuat panggilan, membuat keputusan itu. Setiap hari, Anda akan melihat bahawa ketakutan kehilangan kekuatannya apabila Anda memilih untuk bertindak. Dan pada akhir 21 hari ini, Anda akan melihat ke belakang dan menyedari bahawa Anda telah mengambil banyak langkah. Bukan kerana Anda berhenti merasa takut, tetapi kerana Anda belajar untuk berjalan dengan ketakutan di sisi Anda. Anda diciptakan untuk hidup dalam perkara-perkara besar. Dan apa yang Tuhan ada untuk hidup Anda jauh lebih besar daripada yang dapat dilihat oleh mata Anda sekarang. Tetapi Anda hanya akan mengetahuinya jika Anda memutuskan untuk keluar dari kapal. Anda tidak perlu tahu berenang. Yesus ada di tengah-tengah ribut, menunggu Anda. Hulurkan tangan Anda. Ambil langkah pertama. Dan walaupun angin bertiup kuat, ingatlah, lebih baik tenggelam sambil berjalan dengan iman daripada menghabiskan seluruh hidup Anda terhenti oleh ketakutan. Tanah itu mungkin kelihatan tidak kelihatan sekarang, tetapi apabila Anda mempercayai dan melangkah, Anda akan mendapati bahawa Tuhan telah menyediakan tempat untuk kaki Anda melangkah. Mungkin sekarang, pada detik ini, Anda sedang menangis, merasa sesak di dada yang tidak dapat Anda jelaskan. Mungkin Anda merasa seperti ada yang akhirnya mengungkapkan dengan kata-kata apa yang telah Anda cuba sembunyikan bahkan dari diri Anda sendiri. Seolah-olah segala yang Anda dengar di sini adalah cerminan jiwa Anda. Dan ia benar. Kerana mesej ini tidak datang secara kebetulan. Mesej ini datang untuk mencapai Anda. Tepatnya Anda yang hampir berputus asa. Tepatnya Anda yang tersenyum di luar tetapi berdarah di dalam. Anda yang hidup dalam hari-hari di mana bangun dari katil rasanya seperti pertempuran. Anda yang terbiasa berkata semuanya baik-baik saja, tetapi di dalam, Anda meronta mencari pertolongan. Tahu kenapa Anda masih ada di sini? Kerana Tuhan tidak pernah berputus asa dengan Anda. Kerana walaupun seluruh dunia telah berpaling, walaupun teman-teman hilang, walaupun tiada siapa yang melihat air mata Anda, Tuhan melihatnya. Dia berada di sana, pada malam ketika Anda menangis dalam diam. Dia ada di sana ketika Anda melihat cermin dan tidak mengenali diri Anda lagi. Dia ada di sana ketika Anda berdoa dengan perlahan meminta tanda. Dan mungkin mesej ini adalah tanda itu. Anda bukanlah apa yang orang buat kepada Anda. Anda bukanlah kesalahan yang Anda lakukan. Anda bukanlah kehilangan yang Anda alami. Anda adalah seseorang yang membawa dalam diri Anda sebuah cerita yang masih ditulis oleh tangan pencipta. Dan cerita ini tidak berakhir pada kesakitan. Ia bermula di dalamnya. Dan berkembang selepas itu. Anda sudah mengatasi banyak perkara. Anda telah bertahan begitu banyak. Anda telah berjuang walaupun tiada siapa yang tahu bahawa Anda sedang berperang di dalam. Dan itu adalah bukti bahawa ada kekuatan dalam diri Anda yang bahkan Anda sendiri tidak sepenuhnya kenali. Kekuatan ini datang dari Tuhan. Ia datang dari kasih yang tidak meninggalkan Anda, walaupun ketika Anda merasa patah. Ia datang dari tujuan yang masih teguh, walaupun ketika Anda merasa ia sudah tiada. Jadi, tolong jangan putus asa. Jangan hari ini. Jangan sekarang. Jangan dengan segala yang Tuhan masih akan lakukan melalui hidup Anda. Dunia memerlukan cerita Anda. Seseorang memerlukan kesaksian Anda. Seseorang akan disembuhkan kerana Anda mempunyai keberanian untuk teruskan. Kerana Anda memilih untuk percaya sekali lagi. Kerana walaupun mata Anda kabur dengan kesakitan, Anda memutuskan untuk mengambil satu langkah lagi. Dan jika yang boleh Anda lakukan hari ini adalah menangis, menangislah. Tetapi jangan lepaskan tangan Tuhan. Kerana Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kamu akan tersenyum tanpa berpura-pura. Suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang dan menyedari, segala-galanya adalah sebahagian daripada rancangan yang lebih besar. Dan kamu akan merasai waktu untuk menuai. Kerana kamu tidak menyerah pada waktu kesakitan. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, rasakan pelukan tak kelihatan itu. Itu adalah Tuhan. Dia mengasihimu.
Dia memilihmu. Dan dia sedang berkata perlahan-lahan kepada hatimu, "Anakku, anakku, aku ada di sini. Aku sentiasa ada. Dan aku tidak akan pernah pergi."